dia sangat panjang, jadi dia mengambil banyak tempat bila kita hendak tulis. Ya, dan agak rumitlah kadang-kadang kita tersilap tulis, ya, tersilap bilangan sifarnya. Sifar di sini kurang satu, nilainya sudah berbeza. Perlu ada imbohakai contoh di sini. Di sini ada message ke tak ada message, ya. Okey, kita lihat bahawa start recording. Tujuan kita adakan imbuhan adalah untuk membolehkan kita adalah tentang nombor yang simbolnya T, simbol G, simbol M, masing-masing mewakili yang ini T mewakili 10 kuasa 12, iaitu nombor yang begitu besar. G mewakili ini 10 kuasa 9, bermaksud nilai yang begitu besar ini. Kilo mewakili 10 kuasa 3. Jadi saya rasa pada zaman sekarang yang banyak melibatkan bahan-bahan digital, kamu pergi ke sana, kamu beli cakra keras, hard disk, kamu akan cari berapa terabyte. Kamu beli telefon pintar, kamu akan tanya orang itu RAM-nya berapa gigabyte. Macam itu, giga, ya, mega. Misalnya internet kita kelajuannya lah berapa, kbps, mbps, megabyte per second, kilobyte per second. Jadi itu semuanya melibatkan imbuhan. Dan setiap imbuhan mewakili suatu nilai tertentu. Okey. Jadi sebenarnya imbuhan ini adalah untuk meringkaskan penulisan sebenarnya. Meringkaskan penulisan. Sebagai contoh, okey, jadi kita lihat di sini. Tera, giga, mega, kilo. Kalau saya ada satu nombor yang begitu panjang dalam unit meter. Jadi ini bermaksud 2 darab dengan 2 darab dengan berapa? 1 12 sifar. Unit meter pada ini. Ini adalah maksudnya. 2 dengan 12 sifar ini bermaksud 2 darab nilai ini. Dan tulis dia sebegitu panjang, jadi kita sekarang hendak singkatkan penulisan. Yang ini, 1 dengan 12 sifar ini sebenarnya mewakili 10 kuasa 12. 10 kuasa 12. Ini 10000, ini 12 sifar ini. Bermaksud 10 kuasa 12. Dan seterusnya, kita boleh gunakan jadi sekarang saya gunakan simbol huruf besar untuk mewakili benda ini, mewakili angka ini. Jadi saya sambung di sini tera, meter, macam itu. Jadi sebenarnya kamu tengok apa bezanya. Nombor yang bernilai besar ini sekarang bila kita tulis yang pada asalnya begitu panjang, mengambil begitu banyak ruang dan mengelirukan. Tetapi dengan menggunakan imbuhan tera, saya boleh singkatkan penulisannya. 2 terameter habis. Begitu mudah dibaca. Jadi itulah maksudnya imbuhan. Imbuhan. Tera, giga, mega. Contoh ini contoh memang ada lagi lah. Ya, memang ada lagi. Tetapi saya rasa kalau tak silap 20 lebih. Ini adalah beberapa contoh lah. Beberapa yang biasa kita gunakan. Okey, so itulah maksudnya imbuhan. Okey, jadi sebenarnya dia macam bahasa lah, kita terjemahkannya sahaja. Misalnya, kalau soalan kata, kamu diberi maklumat. Kalau kamu diberi maklumat, iaitu, contoh. Okey, sekejap ya. Kamu diberi contoh, iaitu 2. Saya besarkan sikit. Okey. 2, sekarang saya beri satu lagi soalan. 2, saya katakan
megagram. 2 megagram apakah maksudnya? 2 megagram bermaksud 2 kurungan gram. Mega ini sebenarnya mewakili apa? Mega ini sebenarnya mewakili apa? Mega. Mega bermaksud 10 kuasa 6. Mega bermaksud 10 kuasa 6. Jadi sebenarnya penterjemahan sahaja sebenarnya 10 kuasa 6. Itu maksudnya. Mega digantikan dengan 10 kuasa 6 atau 10 kuasa 6 digantikan dengan mega, bergantung kepada yang mana kamu mau. Kamu mau simbol itu ke ataupun kamu mau angka itu. Mereka boleh saling tukar. Jadi di sini pun sama, boleh saling tukar. Dan kalau kamu nak tuliskan dengan Arab 10 kuasa 6 bermaksud 1, 2, 3, 1, 2, 3. Kamu hitung. Itu. Jadi bila kamu sudah gantikan nilai, tak payah lagi huruf itu. Kalau kamu tak mau nilai ini, kamu gantikan dengan huruf. Jadi saling tukar antara nilai dengan huruf, itu je. Dan seterusnya, 2 darab ini menjadi 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3 gram. Itulah maksudnya. Okay? So itulah kegunaan imbuhan. Ya. Kalau kita lihat nilai yang kecil ini pula. Alright. Bagaimana pula? Sebenarnya ini adalah sama dengan 2 dibahagi dengan apa? 1 apa kosong di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Itulah maksudnya. 2 dibahagi dengan ini. Okey. Dan memang unitnya yang asal ialah rasa benda-benda macam ini mungkin kamu tak berapa tegaskan. Macam ni. Okey. Jadi 0.00000002 sebenarnya ialah ini. Dan bila kamu tulis semula, sebenarnya ialah 2 dibahagi dengan 10 kuasa berapa? 1, 2, ini sini ada 9. 10 kuasa 9. 10 kuasa 9 meter. Itu. 2 dibahagi dengan 10 kuasa 9 meter. Okey? Jadi, amalkan pemahaman yang betul. Jangan hafal sahaja. Hafal tak ada guna. Nanti bila sampai peringkat tinggi, kamu tak boleh guna bila jumpa benda baru. Okey, jadi di sini sama dengan 2 dibagi 10 kuasa 9. 2 dibagi 10 kuasa 9 bermaksud 2 darab dengan 10 kuasa negatif 9. Inilah maksudnya. Kalau bahagi tukar kepada darab, inilah maksudnya. Okey? 2 darab 10 kuasa negatif 9 meter. Ya? Baik. Jadi, seterusnya, ini sama dengan 2, 10 kuasa negatif 9. 10 kuasa negatif 9, cuba kita lihat. Kita juga ada imbuhan untuk nilai yang kecil. Tadi, cikgu tunjukkan imbuhan untuk nilai yang besar. Tera ini untuk 10 kuasa 12, giga 10 kuasa 9, mega 10 kuasa 6, kilo 10 kuasa 3. Kita juga ada ini, imbuhan untuk menolong kita menulis nombor yang kecil. Sebab kita dah katakan tadi dia begitu panjang, kita nak pendekkan. So jadi kita gunakan imbuhan macam ini, mili. Simbolnya M, micro, nano, pico. Itulah sebabnya pada zaman akan datang, memang sekarang pun kita ada nanoteknologi, teknologi nano, melibatkan benda yang sangat-sangat kecil. Okay? Nanoteknologi. Ya, teknologi berkaitan dengan unit-unit yang sangat kecil. Jadi, kamu tengok di sini, mili bermaksud 1/10 kuasa negatif 3. Mikro bermaksud 1/10 kuasa negatif 10 kuasa 6, 10 kuasa 3. Nano bermaksud 1/10 kuasa 9. Pico bermaksud 1/10 kuasa 12. Jadi satu unit yang sangat kecil. Pico mewakili satu unit yang sangat-sangat kecil.
Okey. Jadi ataupun yang kamu lebih biasa tulis ini sebagai 10 kuasa negatif 3. Inilah maksudnya. Ini ialah 10 kuasa negatif 6. Ini pula ialah 10 kuasa negatif 9. Ini pula ialah 10 kuasa negatif 12. Maksudnya ini. So, setiap huruf mewakili satu nilai yang tertentu. Itu kegunaannya. Jadi, bergantung kepada anda. Kamu mau huruf ke ataupun kamu mau nilai? Okey, so sekarang tujuan kita ialah kita mau nilai angka yang begitu. Ini sebenarnya ialah 2 dibahagi dengan ini pula ialah 10 kuasa 9, 2 dibahagi dengan 10 kuasa 9, bahagi bermaksud darab. Jadi darab dengan 10 kuasa negatif 9. Jadi 10 kuasa negatif 9 ini, kalau kamu rujuk jadual, negatif 9 sebenarnya ialah ini. Ia boleh diwakili oleh satu huruf, N sahaja. N ini sebenarnya ialah perwakilan untuk ini. Benda ini. Jadi saya tak payah tulis angka itu lagi. Saya cuma tulis nano, kemudian unitnya yang untuk kuantiti fizik panjang ialah meter. Jadi nanometer, macam itu je. Jadi tujuan kita menggunakan imbuhan ialah membolehkan angka yang begitu panjang ini, nombor yang banyak aksara angka ini yang besar macam ini ataupun yang kecil macam ini. Ditulis semula supaya dia adalah kecil, adalah pendek. Okey, itulah tujuan kita. Faham langkahnya ya? Faham langkahnya. Kalau ada soalan tanya ya. Kalau saya katakan, okey, saya ada 8. Ini nilainya. Jadi ini bermaksud satu unitnya meter. Mikro sebenarnya mewakili satu nilai tertentu. Ini. Okey, jadi sekarang saya nak simbol ini ditukar balik menjadi angka. Meter ini tak boleh tukar, ini unit tak boleh tukar. Imbuhan sahaja boleh tukar, ya. Imbuhan sahaja boleh tukar dengan nilai. Jadi mikro ini sebenarnya ialah berapa? Tengok di sini. Mikro ialah mewakili ini, iaitu 10 kuasa negatif 6. Jadi 10 kuasa negatif 6 di sini. Inilah maksudnya. Simbol ini digantikan dengan nilai sekarang. Dan seterusnya, kalau 8 darab dengan 10 kuasa negatif 6 bermaksud 8 dibahagi dengan 10 kuasa 6. Inilah maksudnya. Itu 8. Kalau nak tunjukkan angka yang detail lah. Ini angka yang detail. Kalau tak nak, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Macam itu. Dengan unit meter. Jadi, bila kamu tulis langkah, setiap langkah itu mesti ini sama dengan ini sama dengan ini sama dengan ini. Tak ada benda yang boleh tiba-tiba muncul, tiba hilang. Ini 10 kuasa setiap baris itu sebeza. Okey, mengapa habis? Ya, ada apa-apa pertanyaan? Kita cuba lihat chat, ada soalan tak? 26 ada ya. Okey, saya cuba lihat ada siapa di sini. Okey. Jane, Kevin, Lauisi, Benson. Okey, ada campur tingkatan 4 dan 5. Tingkatan 4 sebenarnya ini adalah silibus tingkatan 4. Yang tingkatan 4. Tetapi sekarang dia sudah keluarkan dan dia anggap bahawa kamu sudah belajar dalam tingkatan 1 kalau tak silap.
Jadi setakat ini kamu dapati bahawa dalam latihan anda, saya tak beri lagi. Saya tak berani beri sebab saya tak pasti kamu tahu ke tak tahu benda ini. Memang ini sepatutnya ada. Selepas ini, selepas pelajaran hari ini, saya akan beri latihan seperti ini. Okey. Jadi, ada soalan tak? Ada chat tak? Ada soalan? Cikgu tak nampak. Tak ada, cikgu tak nak keluar dalam skrin. Suara jadi okey. Suara ada sudah cukup. Okey, boleh? Okey. Itulah sebabnya masalah cikgu selalu guna YouTube. Ya, sebab internet tak bagus. Baik, peringkat kedua. Peringkat kedua. Baik. Kita nak fokus kepada penukaran unit pula. Sebenarnya ini baru saya dah habis cakap lah. Ukuran panjang. Objektif pembelajaran kita menukar unit bagi kuantiti fizik panjang. Ini tera, giga, mega, kilo, mili, mikro, nano, piko kita sudah bincang. Jadi kalau soalannya ialah 1 kilometer berapa meter? Jangan hafal saja, main hafal. Kalau hafal, kamu faham, hafal tak apa. Sudah faham, hafal tak apa. Tapi kalau tak faham, hafal saja. Nanti, satu hari nanti akan masalah. Okey, apakah nilai 1 kilometer tukar kepada meter? Jelas tukar rujuk kepada jadual. Kilo bermaksud 10 kuasa 3. Jadi secara langkahnya, ialah macam mana? Cikgu tunjukkan langkahnya. Langkah mesti 100% betul. 1 kilometer. Kilometer. Kilo itu sebenarnya ialah imbuhan. Kalau tukar kepada meter, bermaksud 1 kurungan, kilo itu saya tak mau. Saya mau tukar kepada nilai. Meter itu memang unit untuk panjang. Kilo itu ialah imbuhan. Jadi mengikut apa yang kita lihat dalam jadual tadi, kilo ialah 10 kuasa 3. Maka ini ganti dengan nilai 10 kuasa 3. Kilo bermaksud 10 kuasa 3. Jadi selepas ini, suka hati kamulah. Kamu nak tulis 1 darab 10 kuasa 3 meter pun boleh. Kamu nak tulis 10 kuasa 3 meter pun boleh. Ataupun kamu nak tulis 1000 meter pun boleh. Selepas itu. Yang penting ialah kamu faham kenapa kilometer tukar kepada meter ialah macam ini. Sebab simbol K ini sudah diganti balik dengan nilainya. Okey? Jadi inilah maksudnya. Bukan sebarangan hafal 1 kilometer 10 kuasa 3 meter. Bukan macam itu hafal. Tetapi sebenarnya kilo, dia punya maksud ialah 10 kuasa 3. Okey. Jadi, sering kali kita buat terbalik. 1 meter ialah berapa kilometer pula? Soalan seperti ini saya dapati pelajar selalu hafal. Selalu hafal. Jadi sepatutnya apakah penerangannya? Jadi penyelesaiannya sekarang saya nak tahu hubungan di antara meter dengan kilometer. Maka terlebih dahulu, okey, saya tuliskan hubungan antara kilometer dengan meter dulu. 1 kilometer bermaksud 1 10 kuasa 3 meter. Ini ialah hubungan di antara kilometer dengan meter. Inilah maksud ayatnya. Okey, maksud hari ini cikgu nak kamu faham apa yang kamu telah hafal setakat ini. Okey, sebab pelajar tak ada masalah menulis jawapan, tetapi bila diminta terangkan, dia tak dapat terangkan dengan yang betul, penjelasan yang betul. Jadi, kita lihat 1 kilometer, sentiasa langkah kamu bermula dengan yang imbuhannya sebagai strategi anda. Selalu hujah anda bermula dengan depan ada imbuhan, belakang tak ada imbuhan. Okey, depan mesti ada imbuhan tera ke, piko ke, mega ke, kilo. Sini mesti ada imbuhan. Kalau tidak, memang susah. Okey, 1 kilometer bermaksud 1 kilo bermaksud 10 kuasa 3 meter ni. Tetapi soalan sekarang kata saya mau hanya 1 meter. Saya hanya mau 1 meter.
Jadi macam mana dapat 1 meter? Jadi sebenarnya kalau 1 meter ialah yang hujung di belakang sini. 1 meter, saya buangkan 10 kuasa 3 ini. Maka saya dapat 1 meter. 1 meter. Sebab 10 kuasa 3 ini saya buangkan. Tetapi kamu sudah belajar dalam matematik. Buang bermaksud mana perginya 10 kuasa 3 ni. Pergi mana? Dia mesti pergi ke sebelah sini. Betul tak? Pergi ke sebelah kiri. Jadi dia pergi ke sebelah kiri, dia menjadi 1/10 kuasa 3 kilometer. Inilah langkahnya yang sebenar. Langkahnya yang sebenar. Okey, 10 saya nak 1 meter sahaja sebab ikut kehendak soalan saya nak 1 meter sahaja. Jadi 10 kuasa 3 ni saya tak nak, saya bawa ke sebelah kiri. Menjadi 1/10 kuasa 3 kilometer. Dan seterusnya, ini bermaksud 1 darab dengan 10 kuasa negatif 3 kilometer. Sama dengan 1 meter. Betul tak? 1 meter di sebelah kanan. Sebelah kiri, kilometer. 1/10 kuasa 3 ialah 1 darab 10 kuasa negatif 3. Jadi bermaksud 10 kuasa negatif 3 kilometer sama dengan 1 meter. Ataupun memang ikut kehendak soalan yang kita nak tulis ialah macam ini. 1 meter sama dengan 10 kuasa 3 kilometer. Jadi inilah baru langkah yang sepatutnya. Inilah langkahnya yang sepatutnya. Bukan hafal 1 meter 10 kuasa negatif 3 kilometer. Bukan. Okey? Jadi harap hari ini memberi penjelasan kepada anda apa yang telah kamu mempelajari hari ini, sebelum ini. Jika anda tak faham. Ya. Cuba lihat satu lagi contoh. 1 megameter. 1 megameter. Berapa meter? 1 megameter. Berapa meter? Ini senang. Sebab cikgu kata setiap kali dalam hujah kamu mesti bermula dengan ayat yang ada imbuhan. Baru lebih senang. Jadi ini ialah berapa? 1 kurungan. Jadi ini senanglah. Sebab mega itu, huruf itu ganti dengan nilai sahaja. Huruf itu ganti dengan nilai sahaja. Mega ialah apa? Apa maksud mega? Mega maksudnya 10 kuasa 6. Mega maksudnya 10 kuasa 6. Maka saya tulis 10 kuasa 6. Macam itu. Itu 100% sama. 1. Meter. Mega ialah 10 kuasa 6. Habis. Jadi selepas itu ringkaskan sahaja. Kalau nak jimat masa, 1 megameter sama dengan 10 kuasa 6 meter. Macam itulah yang kamu selalu hafal. Okey? Senang. Ya, jadi cikgu tak nak kembangkan lagi lah menjadi banyak kosong itu sebab tak praktikal untuk pelajaran kita. Itu ialah soalannya. Tetapi kalau kita jumpa soalan yang terbalik, 1 meter berapa megameter? Jadi kalau kamu sudah tahu dia punya trik, kamu tahu ramai pelajar hafal lah 1 megameter 10 kuasa 6. Maka terbalik 1 meter ialah 10 kuasa negatif 6. Ramai pelajar tahu jawapan ini ialah 10 kuasa jawapannya ialah 10 kuasa negatif 6. Tetapi bila diminta terangkan, tak dapat. Jadi hari ini cikgu mau kamu betul-betul faham. Jadi strateginya mula dengan ayat, mula dengan sebutan yang ada imbuhan. 1 megameter sama dengan 1 darab 10 kuasa 6. Ini ialah sebenarnya maksud 1 megameter 10 kuasa 6. Oleh sebab soalan sekarang minta kita cari 1 meter. 1 meter. Jadi dari mana munculnya 1 meter? Di sini ada kemungkinan dapat 1 meter sebelah kanan dengan mengalihkan 10 kuasa 6 ini. Jadi tanda samanya 1 meter di sebelah kanan
Kalau saya maukan sebelah kanan itu 1 meter, bermaksud 10 kuasa 6 itu mesti alih ke sebelah kiri. Jadi kalau alih ke sebelah kiri, dia menjadi 1 dibahagi dengan 10 kuasa 6 megameter. Okey, 10 kuasa 6 dialihkan ke sebelah. Dan seterusnya, 1/10 kuasa 6 bermaksud 10 kuasa negatif 6 megameter sama dengan 1 meter. Jadi habislah langkah kita sudah dapat jawapan. 1 meter ialah 10 kuasa negatif 6. Jadi kalau nak tulis semula, 1 meter sama dengan 10 kuasa negatif 6, negatif 6 megameter. Habis. So, jadi jawapan sudah keluar di sini. Lengkaplah langkah kita. Ya? Baik, itu ialah contoh tentang ukuran panjang. Ukuran panjang yang melibatkan imbuhan dengan unit yang asal. Ya, unit yang asal. Unit yang asal ialah meter. Kalau di sini unit yang asal ialah gram, di sini mesti tukar gram. Hanya imbuhan itu sahaja yang imbuhan itu mewakili angka. Yang belakang itu kalau di sini saat, sini mesti saat. Gitu. Okey, jadi dalam latihan ini cikgu fokus kepada ukuran panjang. Okey, tinggal 15 minit saja. Baik, 15 minit sempat untuk soalan ini. Bagaimana pula kalau saya nak tukar di antara 1 kilometer? 1 kilometer menjadi megameter pula. Berapa megameter? 1 kilometer berapa megameter? Okey. Jadi di sini kamu lihat ada 2 imbuhan yang terlibat. Ada 2 imbuhan yang terlibat. Maka cikgu letak ini ke tepi dulu. Cikgu buat langkah sampingan dulu. Okey. So, langkah sampingannya lah apa? Jadi, saya akan buat langkah sampingan. Ada terlibat kilometer, maka saya tulis 1 kilometer sama dengan 1 kurungan 10 kuasa 3 meter. Okey, ini adalah satu hubungan. Satu hubungan yang terlibat. Satu hubungan yang terlibat dalam soalan kilometer. Satu lagi hubungannya lah megameter. Megameter, okey, kita tuliskan megameter pula. Satu lagi hubungan. Megameter. Kalau megameter, dia adalah 10 kuasa 6. Jadi benda-benda ini mesti ingatlah. Mega ialah 10 kuasa 6, kilo ialah 10 kuasa 3. Okey, jadi 2 perkara terlibat. 2 imbuhan terlibat. Kilo dengan mega. Kilo dengan mega. Baik. Jadi, yang menjadi penghubung ialah meter. Meter. Jadi bermaksud saya mesti tukar kilometer kepada meter, kemudian meter tukar balik kepada mega. Macam itu. Sebab penghubungnya ialah meter. Meter. Okey? Jadi untuk yang bahagian yang kedua ini, yang melibatkan megameter ini, saya buat sikit langkah tambahan. Jadi langkah tambahan ialah sini ada sama 1 meter. 1 meter. Untuk bahagian yang kedua inilah, untuk bahagian yang kedua ini saya buat langkah tambahannya itu saya cari 1 meter dulu. 1 meter ialah 1 dibahagi dengan 10 kuasa 6 meter. Okey, ini. 1 megameter ialah 1 darab 10 kuasa 6 meter. 10 kuasa 6 ialah mega. Tetapi kalau saya nak 1 meter, 1 meter ialah 10 kuasa 6 pindah ke sebelah, maka ini menjadi 10 kuasa negatif 6. Kalau sudah pandai, lepas ini kurangkan langkah, tak ada masalah. Yang penting kamu faham apa yang kamu buat. Okey, ini 10 kuasa negatif 6 megameter sama dengan 1 meter. Bermaksud 1 meter ialah, tulis dengan lebih turutannya betul lah, kiri ke kanan lebih baik. Okey, macam itu. Okey, yang sebelah kiri ini ya, yang sebelah kiri ini kamu fokus kepada yang sebelah, yang kanan ini, kanan.
buat lebih banyak langkah dulu. Sebab meter itu menjadi penghubung. Kilometer mesti tukar kepada meter dulu, meter baru tukar kepada megameter. Ini mesti penyelesaiannya mesti kilometer kepada meter, kemudian baru boleh kepada megameter. Begitu. Okey. Itulah sebabnya yang bahagian kedua ini, meter ke megameter itu saya kena buat langkah tambahan. Baik, sekarang bersedia untuk kita membuat penyelesaian? Okey. So, penyelesaiannya macam ini. Okey, start. Kita ada 1 kilometer. Dan kita tahu bahawa 1 kilometer ialah 1/10 kuasa 3 meter. 1 kilo. Kilo ialah 10 kuasa 3 meter. Kemudian, kita tahu bahawa di sini, kalau saya tulis semula, bermaksud 10 kuasa 3, 10 kuasa 3, darab dengan 1, darab dengan 1 meter. Saya susun semula. 1 darab 10 kuasa 3, saya sengaja letak 10 kuasa 3 di depan, 1 meter. Kemudian, 10 kuasa 3. Ini kekal. Next, ini kekal. Kenapa ini sudah lari? Okey. 10 kuasa 3. Okey. 10 kuasa 3. Ini saya pindah ke depan sebab darab tak apa, darab yang mana depan pun boleh. Kemudian saya tengok 1 meter. 1 meter ini sebenarnya datang dari sini, 1 meter. Nampak tak? 1 meter ialah 10 kuasa negatif 6 megameter. 1 meter ialah 10 kuasa negatif 6 megameter. Jadi saya gantikan 10 kuasa negatif 6 megameter. So saya gantikan. 1 meter ini saya gantikan menjadi benda ini. 10 kuasa negatif 6 megameter. Sebab saya sudah gunakan bahagian ini. Okey? Jadi seterusnya, saya sudah dapat unit itu megameter. Cuma angka itu saja. Saya kena ringkaskan. 10 kuasa 3 darab 10 kuasa negatif 6. Ini matematik. 10 kuasa negatif 3 megameter. Habislah langkah kita. Okey, kita buat langkah demi langkah tanpa hafal, tak tentu arah. Macam itu. Jadi sentiasa daripada yang pertama ini tukar kepada yang unit yang asalnya, kemudian baru tukar kepada imbuhan yang seterusnya. Jadi yang bahagian kedua ini kena langkah lebih panjang sikit. Langkah panjang sikit. Mesti cari 1 ini, berapa ini dulu. Selepas itu balik ke sini, tukar sini, macam itu. Okey? Baik, kita sempat ada bincang satu lagi soalan. Saya tengok sekejap sama ada kamu ada soalan ke tidak. Okey, tak ada pertanyaan. Saya teruskan dengan soalan yang akhir sekali. 1 milimeter berapa nanometer? 1 milimeter berapa nanometer? Kalau kamu sudah hafal, tak ada masalah, teruskan. Kalau kamu hafal begitu banyak, kamu faham apa yang kamu hafal, tak ada masalah. Teruskan dengan shortcut. Tetapi kalau kamu ada masalah, tak faham apa yang kamu hafal, lebih baik faham. Supaya kamu tak akan salah. Okey? Ya, sebab kadang kalau kita hafal salah, kita boleh semak. Betul ke tidak apa yang kita hafal. 1 milimeter tukar kepada berapa nanometer. Okey, jadi kita lihat di sini ada 2 imbuhan. Mili dengan nano. Mili dengan nano. Jadi mesti ada 2 langkah sampingan di sini. 1 untuk mili, 1 untuk nano. Okay. Kita buat 1 untuk mili, kaitannya dengan meter, dan 1 lagi kita buat nano. Cikgu sentiasa gunakan sebelah kiri yang ada imbuhan. Yang kanan tak ada imbuhan. Kiri ada imbuhan, kanan tak ada imbuhan. Macam itu strategi kita. Okey, ingat balik jadualnya.
Mili 10 kuasa ini ialah 10 kuasa negatif 3 lah. 10 kuasa negatif 3. Nano ialah 10 kuasa negatif 9. Nano. Okey? Baik. Jadi mili ini bermaksud 1, angkanya ialah 1. Hanya huruf mili itu saya tukar. Mili, M yang depan ini, bukan M yang belakang. M belakang ialah meter. M di depan ialah mili. Jadi dia digantikan dengan 10 kuasa negatif 9. Okey? Jadi ganti secara berperingkat. 1, 1. Mili, 10 kuasa negatif 9. Meter, meter. Okey, ini kita tak buat apa-apa lagi selepas ini. Kita pergi ke sebelah sini. Cikgu kata di sini kita ada 2 imbuhan. Mili mesti tukar kepada meter dulu, baru nanometer. Itulah yang 2 peringkat. Milimeter kepada meter, kemudian baru nanometer. Itulah sebabnya langkah yang kedua ini lebih panjang sikit. Meter dengan nanometer. Baik, kita lihat langkah ini. 1. Sini 1, sini 1. Nano. Nano bermaksud 10 kuasa negatif 9. 10 kuasa negatif 9. Oops. 10 kuasa negatif 9. Nanometer bermaksud 10 kuasa negatif 9 meter. Jadi tengok 1, 1. Nano tukar kepada angka meter. Baik. Tetapi untuk bahagian yang kedua ini saya nak dapat 1 meter berapa nano. 1 meter berapa nanometer. Okey, jadi saya nak dapat sini 1 meter. Sebelah kanan 1 meter. Bermaksud 10 kuasa negatif 9 mesti pindah ke sebelah kiri. Jadi kalau pindah ke sebelah kiri dia menjadi 1 per 10 kuasa negatif 9 nanometer. 10 kuasa negatif 9 pindah ke sebelah kiri. Okey? Nanometer masih kekal. Jadi kalau tulis semula 1 per 10 kuasa negatif 9 sebenarnya ialah 10 kuasa 9. Nanometer sama dengan 1 meter. Begitu. Okey, 1 per 10 kuasa negatif 9 ialah 10 kuasa 9 nanometer. Ya? Baik. Jadi cukup. Kita balik kepada penyelesaian sebelah sini. Sekali lagi, 1 milimeter sama dengan 1 kurungan 10 kuasa negatif 3 meter. Mili tukar kepada 10 kuasa negatif 3. Mili, simbol tukar kepada angka. Kemudian, sama dengan, kemudian saya hendak apa? Saya hendak 1 meter sebab di sini saya ada hubungannya 1 meter. 1 meter sama dengan 10 kuasa 9. 1 meter 10 kuasa 9. Jadi kalau saya nak 1 meter, saya tulis yang di depan itu 10 kuasa negatif 3. Kemudian 1 meter. Ini saya saling tukar. 1 dengan 10 kuasa negatif 3. Lepas itu, saya dapati 10 kuasa negatif 3 dengan 1 meter ni. 1 meter ini. Saya ganti dengan sini. 1 meter ini. Ini 1 meter. Ini pun 1 meter. Jadi boleh ganti dengan inilah. 10 kuasa 9 nanometer. Jadi yang depan ini tak usik. 10 kuasa negatif 3. Yang belakang ini 1 meter, saya ganti ini. 10 kuasa 9 nanometer. 10 kuasa 9 nanometer. Lepas tu cuma ringkaskan 1 milimeter sama dengan, jadi ringkaskan 10 kuasa negatif 3, 10 kuasa 9 menjadi 10 kuasa 6.
habislah langkah kita. Boleh? Jadi hari ini cikgu hanya sempat tunjukkan sampai sini saja sebab kelas tambahan kita hanya 1 jam sahaja. Ya. Okey. Jadi ada apa-apa pertanyaan sebelum kita berpisah, bersurai? Pelajar-pelajar tingkatan 5 nanti saya akan berikan satu link kehadiran, kamu isikan. No, kamu isi baliklah ke dalam link kehadiran yang saya beri untuk kelas itu. Tapi tarikhnya ialah 23B. Yang pagi tadi dia ialah 23A. Sekarang ialah 23B. Ya, satu kolom baru. Boleh? Okey, jadi pelajar-pelajar tingkatan 4, syabas juga turut ikuti, ya, harap ini akan menolong anda. Tingkatan 5, harap ini menolong juga. Baik, itu saja untuk kelas tambahan kali ini. Saya tengok ada apa-apa, setakat ini tiada. Bagus. Okey, jadi selepas ini cikgu akan mula beri latihan yang berkaitan dengan kiraan seperti ini. Ya, okey, baik. Terima kasih. Okey. Baik. Baik, terima kasih semua. Baik, terima kasih semua.